Terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan, Muammar dan Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini dan seperti biasa sudah kita akan kongsikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Belait dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah dipenyisikan oleh rakan setugas kita. Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Dengan demikian apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Kalau ada saya bacakan dulu beberapa acara yang berlangsung pada hari ini 22 hari bulan Oktober 2020 yang mana pada pagi ini jam 8.30 pagi akan diadakan satu bengkel tadabbur Al-Quran bagi pegawai-pegawai masjid daerah Belait yang akan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Manakala pada petang nanti jam 3.30 petang akan diadakan satu majlis penyampaian sijil bengkel asas bahasa isyarat bersempena dengan sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas Daerah Belait yang akan diadakan di Dewan Persidangan Kuala Belait dan insya-Allah tetamu kehormat yang akan hadir iaitu Yang Berhormat Awang Haji Hanafi bin Siput iaitu Pemangku Penghulu Mukim Labi dan Ketua Kampung Labi 1. Manakala pada 25 hari bulan Oktober 2020 hari Ahad akan diadakan Majlis Pemedulian Masyarakat Sempena Hari Warga Emas Sedunia 2020 yang akan diadakan di Rumah Panjang Kampung Mandaram Labi pada jam 9 pagi dan tetamu kehormat akan hadir iaitu Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihak Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Dan juga ada ingin kita kongsikan satu makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang berlaku pada hari ini pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai yang mana kawasan yang terlibat iaitu kawasan Jalan Dipa Negara dan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel back conductor ke kabel aerial bundle conductor di tiang elektrik sepanjang jalan depan Sekolah Persediaan Arab Belait. Baiklah, itu dia beberapa info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Dalam usaha menjanakan pendapatan menerusi jualan kecil-kecilan, berbagai bentuk cara dan kaedah digunakan. Selain dengan berniaga di gerai-gerai atau pondok, tidak kurang pula berniaga makanan dengan cara lain seperti menggunakan karavan atau trak makanan. Karavan semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda yang mula berjinak-jinak dengan perniagaan. Salah seorang belia yang memulakan perniagaan menggunakan karavan, Awang Abdul Matin bin Abdullah. Pemuda berusia 25 tahun ini yang menetap di Kampung Lumut di Mukim Sungai Liang baru berjinak-jinak menceburi bidang perniagaan trak makanan yang berkonsepkan penyuci mulut selepas beliau menamatkan pembelajarannya di luar negeri. Meskipun dengan keluasan yang terhad, perniagaan ini menjimatkan kos dan mampu memberi pulangan yang lumayan sekiranya strategi yang digunakan betul. Actually, caravan ini dulu ibu saya yang memakai. And then ada sedikit jual-jual dulu lah. Setiap Ramadan ada kira berjual lah. Berjual cakoy apa itu ini. Jadi lama ini lah. Jadi for projek saya ni terpaksa saya basarkan lah. Terpaksa aku basarkan kira renovate. Membasarkan lagi untuk memuatkan mission-mission apa itu inilah. Konsepnya is actually snacks lah or dessert cuma tu. Kira pasal belum ada kan cuma ni di arah kita ni kira dessert konsep and then kira kami pun mencari something yang unik lah yang kami boleh offer ada di kampung ini. Meskipun baru beberapa bulan bermula, namun penerimaan masyarakat terhadap konsep ini membawa kelainan kepada pelanggan dan konsep pemasarannya yang menarik dan unik sehingga menjadi trend masa kini. Mini caravan yang berkeluasan 4x2 meter ini terletak di kawasan Kampung Lumut menyediakan beberapa menu penyuci mulut yang simple. Alhamdulillah juga sambutan orang ramai itu.
banyaklah orang good review pasal kami aiskrim kami apa itu ini, pasal rasanya, harganya apa itu ini. And then kami pun since kami pun membuat mix apa sendiri apa itu ini, kami pentingkan kualiti itulah untuk kami sampaikan ke our customer. Buat sementara ni yang kami ada, yang kami ice cream, waffle, and then gulali, cotton candy atau lemonade, and then sweet corn. Mostly so far yang kami punya ni best seller yang orang mencari-cari kami punya ice cream pula. Ice cream and waffle itulah. Ice cream itu we use premium quality punya ice cream. Okay, mixnya tu kami try and error lah. Kami mau cari yang the best rasanya tu. Soon lah kami akan buat breakfast set lah. Kami akan mulai awal pagi untuk mengcater orang-orang yang kerja pagi itu kan. So kami jual breakfast set lah. Menurut Abdul Matin, buat ketika ini, cabaran yang dihadapinya seperti persaingan tidak timbul mungkin disebabkan cara unik dia menjalankan perniagaannya dan jenis makanan yang dijual. Alhamdulillah juga yang belia kita ni banyak membuat inisiatif sendirilah dalam berusaha ni. Walaupun masa ni cabaran untuk pekerjaan tu payah. Jadi respect to belia-belia yang berkecimpung dalam bidang bisnes apa itu inilah yang berusaha sendiri tu. Itu yang kira baiklah. Cabaran bagi indah pulang lah, pasal that's why kami pilih something yang unik. So kami punya cabaran itu kurang sikit lah. Kira kami punya competition itu belum ada lah. Bagi orang ramai yang belum merasa es krim kami, waffle kami, lemonade, our snacks boleh mencuba lah. Boleh mencuba, try, and then support lokal lah orang. Support local, support kami belia ni and small business. When you support small business, you're supporting a dream. Tidak dinafikan belia masa kini memiliki idea yang kreatif sehingga menghasilkan cara berniaga yang lebih inovasi dan berdaya saing untuk mendapat hasil yang lumayan. Dalam keadaan suasana ekonomi ketika ini, penglibatan para belia dalam dunia perniagaan sangatlah digalakkan dan untuk mencapai hasrat tersebut tidaklah sukar dengan membekalkan kekuatan dan semangat.